pergi shopping semua tu. So adakah anda akan membaca label pemakanan? Okay. So sekarang ni kita nak start sekarang. So okay. So terima kasih Kenneth. Ya, kita akan start sekarang. So setiap hari kan saya rasa macam suami atau isteri, sekarang suami pun akan pergi beli barang-barang dekat supermarket. So, apa makanan yang biasa anda akan pilih? So, macam mana dengan Kenneth? Bila Kenneth pergi beli makanan kan, so apa jenis makanan yang utama Kenneth akan pilih dulu? Saya rasa saya akan tengok mood lah. So mungkin hari itu lebih down ke, mungkin saya akan cari sikit makanan yang lebih manis macam ice cream. Kalau hari itu okey rasa nak masak sikit, dan mungkin saya boleh pergi beli produk yang segar lah. Contohnya macam sayur-sayuran, buah-buahan. So kalau hari itu macam ada mood untuk memasak, dan mestilah dapat buat shopping lebih seronok. Hello, Kenneth. Ya, boleh dengar? Ya, Krista? Mungkin Krista punya line kurang baik sikit, tapi tak apa. Hai Krista. Hai, ya. Boleh dengar? Ya, sekarang boleh dengar. Okay. Ya. Saya cakap, kalau mood saya okey, so maksudnya boleh beli macam produk-produk yang segar, so saya boleh masak sikit di rumah lah. Macam tu. Okey. Yeah. Encik Kenneth tahu tak macam mana nak masak? Mestilah tahu sikit-sikit. Macam tu. So seperti apa yang Encik Kenneth cakap tadi, sebab sekarang ni macam kadang-kala kita, sebab saya rasa semua orang pun tahu macam sayur-sayuran dengan buah-buahan adalah pilihan makanan yang paling sihat untuk kita kan. Tapi macam kadang-kala kita akan rasa macam tak ada mood lah, ataupun bengang hari tu, so kita akan pergi makanan yang manis macam ice cream semua tu. So sebenarnya apa yang kita bincangkan tadi, terdapat beberapa faktor yang akan mengganggu atau menjejaskan cara pilihan makanan kita. So yang pertama sekali kita ada macam sebab faktor budaya. Kalau orang yang mengamalkan macam corak pemakanan vegetarian ke, so dia akan pergi kepada macam sayur-sayuran atau buah-buahan. Ataupun kadang-kala kita akan bergantung kepada harga produk tu juga. So kalau produk tu harga dia sangat tinggi, so kita akan pergi macam harga yang lebih rendah. Walaupun dia yang harga lebih tinggi tu produk tu sehat. So sometimes kita akan bergantung kepada emosi kita juga. Sebab macam sesetengah orang kan, bila dia macam marah ke atau stres ke, so akan makan makanan yang tinggi lemak ataupun tinggi gula. Macam contoh coklat ataupun makan macam ayam goreng ke macam tu. So lepas tu ada satu faktor yang agak penting juga macam tadi. Sebab tadi Kenneth ada kata dia tahu masak sikit-sikit kan. Ya, walaupun tak tahu semua tapi tahulah masak sikit-sikit macam tu. So, kalau seseorang tu dia tak tahu macam mana nak masak. So, kalau dia tak tahu macam mana nak masak, macam mana dia nak beli, macam mana dia nak pilih ataupun beli makanan yang segar untuk masak kat rumah kan. So, lepas tu hari ni kita akan bincangkan sebab sekarang ni dekat pasaran kita ada jumpa sangat banyak jenis produk makanan. So, lepas tu macam hari ni kita akan belajar macam mana nak membaca label pemakanan dekat produk makanan. Sebab sekarang ni bila kita pergi beli makanan kan, biasanya kebanyakan orang akan pilih produk makanan yang lebih murah saja. So adakah anda perhati dekat belakang produk makanan tu kan, ada satu label pemakanan tu yang memang berbaloi kita untuk bazirkan sedikit masa untuk baca. So, pernah nampak dengan pernah membaca itu berlain kan, Krista? Ya, macam tu juga. Ya, sebab kita lepas kita nampak, kita tak boleh nak abaikan macam yang label pemakanan tu. Kita kena membaca, lepas tu kita kena apply juga. Ya. So hari ni kita akan belajar benda ni lah. Okay. So apa itu label pemakanan? So sebenarnya bila kita pergi shopping kan, lepas tu kita dapat salah satu produk makanan, kita boleh tengok dekat belakang dia ada tulis label pemakanan. So label pemakanan tu dia sebenarnya
adalah label yang menerangkan kandungan nutrien. So semua nutrients adalah kita boleh baca dekat situlah. So apa yang kita kena kita boleh dapat informasi dari label pemakanan tu. So kita boleh dapat tahu kandungan tenaga dia berapa, kandungan karbohidrat ataupun protein dengan fat. So sekarang ni semua orang dah tahu sebenarnya kalau kita pergi beli produk makanan, dekat belakang memang ada label pemakanan. So sekarang ni kita nak tahu apa cara, so macam mana kita boleh menggunakan maklumat label pemakanan tu dengan lebih murah, macam mana kita nak baca. Sebab kadang-kadang mungkin susah nak faham sikit. So kali ni kita akan share macam tips lah untuk membaca label tu. Ya, sebab apa label pemakanan tu penting? Sebab dia akan bantu kita untuk membuat pilihan makanan dengan lebih sihat. So sebab kadang-kadang kita pergi shopping, kita tak tahu macam mana satu lebih baik atau lebih sihat. So hari ni kita akan belajar yang tu jugalah. Okay. So yang seperti yang kita cakap tadi, sebenarnya ramai orang dekat Malaysia tidak membaca label pemakanan. So merujuk kajian National Health and Mobility Survey pada tahun 2014, dia menyatakan 1 dari 2 rakyat Malaysia sebenarnya tidak membaca label pemakanan. So sekarang ni kita memang kita nak menyeru setiap orang dekat Malaysia memang kena baca label pemakanan lah. Jadi kalau kita baca label pemakanan, dia akan bantu kita untuk membuat pilihan makanan yang lebih baik ataupun lebih sihat. Okay, so biasa kalau kita tengok dekat label pemakanan, yang ni adalah 4 komponen yang paling penting kita kena memperhati. So yang komponen yang paling yang pertama adalah informasi hidangan. So macam contoh, kalau kita kalau kita beli macam tuna can, lepas tu bila kita tengok dekat belakang dia ada tulis macam dia ada label pemakanan kan. So macam kita tengok dari perengan pertama, dia ada tulis informasi hidangan. So apa itu informasi hidangan? So informasi hidangan adalah dalam satu can tu dia boleh bagi kita berapa hidangan. So macam contoh, satu can ni seperti yang kita tengok dekat sini kan. Satu can tuna tu sebenarnya kita boleh bahagi kepada 4 kali makan, iaitu 4 hidangan. So sebenarnya kita tak cadangkan untuk macam makan sekaligus. Habiskan satu tin. Satu can macam tu lah. Macam tu. So komponen yang kedua adalah tenaga. So komponen tenaga ni sebenarnya sebab saya rasa semua orang sebenarnya kenapa kita nak tekankan komponen tenaga ni adalah disebabkan oleh masalah obesiti. Sebab kalau kita makan makanan yang tinggi tenaga kan, dia akan meningkatkan berat badan kita. So kita akan jadi obes. Kalau kita jadi obes, kita akan dapat risiko untuk dapat kanser tu akan meningkat. Jadi kita kena jaga tenaga ni juga. So, seperti yang kita tengok dekat sini kan, sebab yang first sekali kan kita kena tengok dekat kolom per serving. So, per serving ni, satu hidangan dia menyumbang 63 kilokalori tenaga untuk anda. So, next kita akan tengok komponen nutrients. So, sebenarnya apa jenis nutrien yang akan menyumbang kepada tenaga adalah kita ada protein, fat, karbohidrat. Lepas tu kita pun kena memerhati macam nutrien yang tak sihat juga, macam contoh sodium ke, fat ke, lepas tu gula. So yang ni kita kena memperhati juga. So yang komponen keempat ni adalah macam kita kena memerhati macam kandungan dekat label pemakanan. So sebab industri kan dia orang akan labelkan, dia orang akan menyatakan apa jenis dia punya ramuan ataupun apa jenis kandungan yang dia orang letak dalam produk makanan tu. Yang ni adalah sangat penting untuk kita baca ataupun untuk kita tahu. So sekarang ni kita akan bagi satu-satulah. So macam contoh yang first component, informasi hidangan. So satu can tuna dia boleh bagi kita 4 serving, 4 hidangan. So kita kena bahagi 4 kali makan.
ataupun 2 orang boleh share ataupun 4 orang boleh share satu can macam tu. So kita tak boleh makan sekaligus lah. Adakah Kenneth makan sekaligus? Oh, tidak, saya share dengan ahli keluarga lah mesti. Okay. Ya, bagus. So lepas tu yang kedua tu yang tenaga. So dalam yang untuk tenaga ni macam seperti yang kita tengok dekat sini, satu hidangan dia bagi kita 63 kilokalori. So yang ni kiranya masih okey lagi sebab satu hidangan kandungan tenaga untuk satu hidangan can tuna sebenarnya sama seperti satu biji apple. Ya, so kandungan tenaga dia lebih kurang sama lah. So macam kita tengok dekat sini, dia punya protein, fat dengan karbohidrat tu dia ada tulis. Kita boleh dapat tahu berapa banyak protein, fat dengan karbohidrat kita dapat daripada satu hidangan. Sama juga kita boleh nampak sodium, berapa banyak sodium dalam satu hidangan kita boleh dapat. Macam contoh, satu hidangan can tuna kita boleh dapat 118 mg sodium. So nanti kita akan bincang berapa saranan sodium yang kita boleh ambil setiap hari. Dia ada sukatan dia, kita tak boleh nak lebih daripada sukatan tu. So yang keempat tu, komponen keempat tu yang list kandungan dekat label pemakanan. So seperti yang apa kita nampak dekat sini, kalau item yang dekat yang paling yang the first one kan, so adalah makanan yang paling utama dekat produk makanan tu. Macam contoh bila kita tengok dekat sini, makanan yang makanan pertama kandungan pertama yang label dekat sini adalah minced wild caught tuna fish. So yang inilah adalah bahan utama terdapat dekat produk makanan ni. So macam contoh lain, macam kalau kan kita akan dapat bila kita tengok dekat produk makanan lain kan, macam contoh ayam manis. So kita akan tengok macam gula tu sebenarnya adalah bahan yang utama. Jadi yang bahan utama tu, kalau gula tu dia adalah bahan utama, sebenarnya kita yang makanan tu bukan dikiranya sebagai pilihan utama kita. Pilihan yang sihat untuk kita. Sebab gula tu kalau kita makan banyak, dia sebenarnya boleh menyumbangkan kepada obesiti ataupun meningkatkan berat badan kita secara mendadak. Krista, so maksudnya macam ini kandungan list dia mengikut urutan lah. Macam kalau kandungan yang terutama dia akan letak pertama sekali. Betul ke? Ya, macam tu. Boleh dikata macam tu. So maksudnya macam contoh, maksudnya macam kalau bahan yang terdapat yang dilabel, dilistkan dekat paling akhir, macam contoh salt ni. So maksudnya produk makanan ni kandungan salt dia bukan bahan yang utama lah dekat sini. Okey, faham. Okay. So tadi kita asyik tekankan macam nutrien gula kan. So sebenarnya dekat pasaran makanan sekarang ni, dekat pasaran sekarang ni, sebenarnya kita dapat tahu macam kita boleh dapat banyak makanan yang mengandungi gula kan. So seperti apa yang Kenneth share tadi, bila saya tanya Kenneth apa makanan yang utama, apa makanan yang first dia akan cari kalau kita pergi supermarket. Kenneth kata dia akan cari apa? Coklat. Coklat tu. Ya, so macam contoh coklat dia mengandungi gula yang tinggi. So sekarang ni kita akan bagi detail macam mana kita nak baca kandungan gula dalam produk makanan tu dengan sebagainya. So saya nak tahu semua orang kan, macam semua orang tahu tak berapa banyak gula yang korang ambil setiap hari? Sebenarnya lebih susah untuk macam wishakan tengok berapa, tapi lebih kurang tahulah kalau buat minuman sendiri ke, kita boleh agak-agak tahu. Okay. So sebenarnya merujuk salah satu kajian dekat Malaysia, sebenarnya rakyat Malaysia, kalau sesiapa yang membuat minuman sendiri, sebenarnya biasanya dia akan letak 3 sudut teh. Okay? So kalau kita minum minuman berkarbohidrat macam ataupun minuman bergas, sebenarnya dia mengandungi at least sekurang-kurangnya 6 sudut teh.
Kalau kita apa pula kita pakai kita minum macam minuman yang minuman campuran, macam contoh 3 in 1 coffee ke, yang lepas tu ataupun minuman bercoklat ke. So semua 3 in 1 punya version ni sebenarnya dia mengandungi at least sekurang-kurangnya 3 sudu teh gula. So sebenarnya so sekarang ni kita boleh tengok dekat sini. Sebenarnya merujuk kepada American Heart Association, sebenarnya untuk lelaki sepanjang satu hari tu kan kita tak boleh nak lebih kepada 9 sudu teh. Manakala untuk perempuan dalam sepanjang hari tu kan kita tak boleh melebihi 6 sudu teh pengambilan gula. So tadi kita ada macam berapa gram dalam satu sudu teh gula. So bila kita tengok dekat sini, satu sudu teh gula sebenarnya mengandungi 5 gram gula. Macam tu. So kalau macam ni pun susah mau fikirkan macam mana nak baca. Adakah contoh Kristen akan bagikan macam mana kita boleh pakai macam maklumat ini? Ya. So sekarang ni kita dah tahu macam berapa banyak kita tak boleh nak makan semua tu kan. So sekarang ni bila kita pergi beli barang ataupun kita pergi beli produk makanan dekat pasaran, dekat supermarket tu, kalau kita tengok macam contoh dekat sini, kita tengok macam salah satu minuman manis. So merujuk dekat sini, kalau kita tengok dekat sini kan, satu hidangan, kalau anda boleh habis satu hidangan iaitu satu tin, sebenarnya dia boleh bagi kita sebenarnya kita boleh dapat 14.7 gram gula. So sebenarnya 14.7 gram gula sama dengan 3 sudu teh. So anda boleh ingat tak tadi macam kita punya sukatan dalam sepanjang hari untuk perempuan adalah 6 sudu teh kan. So sekarang ni kalau satu hari tu anda dah minum satu can ini minuman manis ni, so kita tak boleh kita punya kota sudah habis separuh kan. Ya. So yang nombor 5 ni menunjukkan gram ke atau apa yang sini dapat tengok daripada slide ni? Sebenarnya macam kalau kita dekat pasaran kan kita tak akan dapat maklumat tentang sudu teh. So apa yang kita boleh tahu adalah apa yang industri akan bagi tahu adalah dalam segi gram, bukan dari segi sukatan household lah, sukatan rumah. So sekarang ni bila kita tengok dekat sini satu hidangan minuman bergas ni, satu can minuman manis ni mengandungi 14.7 gram gula. Sama dengan 3 sudu teh. So sebenarnya kita tak boleh, kita punya kuota dah kurang separuh. Ya, so sekarang ni jadi anda boleh ingatlah macam berbaloi tak kita habiskan separuh kuota ni dekat minuman manis. Ya, sebab dalam sepanjang hari kan, saya pun rasa macam kadang-kadang kita nak makan macam kuih manis ataupun macam coklat sikit kan. So anda bolehlah macam adjust sikit ke ataupun anda boleh rasa berbaloi ke tak macam tu. Okay. Ya. So macam sekarang ni kita boleh tengok macam contoh kedua. So dekat sini Kenneth nak try tak macam mana nak baca kandungan gula dalam untuk produk makanan ni? Okay, so tadi yang macam you sebutkan, pertama sekali kita perlu tengok kepada hidangan. So saya dapat tengok sini tulis hidangan 1 dan setiap hidangan lah. So maksudnya kalau saya minum minuman ini, jumlah yang gula dapat ialah 17.5 gram gula. Betul ke tak? Ya, Kalau saya betul. air ini. Ya, bagus. So sebenarnya dalam satu hidangan produk makanan ni sebenarnya dia mengandungi 17.5 gram. So sekarang ni 17.5 gram berapa banyak dia sama dengan berapa banyak sudu teh. So tadi saya tanya itu yang divide by darab dengan 5 kan? So darab 5 pun lebih kurang 3 juga. Lebih kurang 3. Ya, betul. So macam contoh dekat sini, sebab tadi kita ada tekankan satu sudu teh sebenarnya mengandungi 5 gram
gula kan. So kita kena bahagi dengan 5. Bila kita bahagi dengan 5, so lebih kurang macam 3,5 sudu teh gula dekat produk makanan ni. Ya. Yeah. Macam kita tengok dekat chart ni kan. So apa yang kita boleh nampak dekat sini, selain mineral water, selain air kosong, sebenarnya semua minuman yang kita tengok dekat sini kan, sebenarnya dia mengandungi gula yang sekurang-kurangnya 4 sudu teh kan. Ya, lebih kurang macam 20 gram. So, sebenarnya bila kita pergi luar makan ke ataupun kita rasa dahaga, kita beli minuman tu, sebenarnya pilihan yang paling baik adalah Air mineral water. kosong. Ya, alkohol. Air kosong. Sebab Air kosong. air kosong, mineral water. Sebab mineral water air kosong dia tidak mengandungi sebarang tenaga. So jadi dia adalah paling safe untuk kita minum lah. Okay, so selain tu kan sebenarnya kita pun kena memerhati kita pun kena tahu apa jenis nama selain gula. Apa jenis nama untuk gula. So sebab kadang-kadang kan bila kita check itu label pemakanan ataupun list kandungan tu kan, sebenarnya dia tak tulis gula. Dia akan tulis benda lain. Tapi sebenarnya maksud dia adalah gula. Contoh nama gula lain adalah macam sucrose ke, dextrose, sirap atau corn syrup, table sugar, honey. Ya, so semua ni adalah nama gula yang lain. So seterusnya kita akan bincang tentang garam. So sebenarnya kalau saya pun tahu, saya rasa semua orang pun macam tahu tentang kalau kita makan banyak garam, dia akan menyumbangkan kepada risiko macam penyakit jantung. Ya, so sebab ini kita kena memerhati kandungan garam dalam produk makanan juga. So apa sukatan kita setiap hari? Merujuk kepada WHO kan, WHO sebenarnya sarankan kita tidak mengambil garam lebih daripada 1 sudu teh. So setiap hari macam dalam masakan kita tu, kita pun kena kurangkan garam, tak boleh lebih 1 sudu teh lah. Ataupun 2,000, sebab kenapa kita nak tekankan dekat sini nutrient, natrium atau sodium. Sebab sodium adalah bahan dari garam. So sebab kadang-kadang kan kalau kita beli produk makanan, dia takkan tulis garam. Dalam label pemakanan tu kita akan dapat cari sodium bukan garam kan. So untuk produk bermakanan kan kita boleh tengok yang saranan dekat sini. So kita tak boleh lebih daripada 2,000 mg sodium dalam sepanjang hari itu. Okay, macam contoh dekat sini. Kita boleh bandingkan guna dua perisa yang berbeza untuk can tuna. So kalau anda pilih kita ada can tuna dalam mineral water dengan kita ada can tuna dalam can tuna yang perisa cili. Walaupun light, kita boleh tengok dekat sini kandungan sodium dia adalah 245 mg. So manakala apabila kita tengok dekat tuna dalam mineral water, kandungan garam dia adalah 27 mg. So kalau kita bandingkan kandungan sodium dekat sini kan, kita boleh tengok kandungan sodium dekat cili tuna light ni sebenarnya dia adalah lebih kurang 10 kali ganda daripada tuna dalam mineral water. Jadi sebenarnya tuna dalam mineral water ni adalah pilihan yang lebih sihat untuk kita. Sebab apa? Bila kita beli tuna dalam mineral water, so lepas kita beli balik kan, so kita boleh buat resepi kita sendiri. So kita boleh adjust macam berapa banyak sodium, berapa banyak garam kita letak dalam tuna tu untuk buat kita punya sandwich. Okay. So yang contoh kedua, yang ni adalah makanan kegemaran Kenneth tak? Potato chips. Kadang-kala lah mesti makan sikit kan. Takkanlah semua pun tak makan.
Okay, so kalau kita sekarang kalau kita akan makan macam potato chips kan. So bila kita makan potato chips kan, so kita boleh tengok label pemakanan tu. Sebenarnya satu botol potato chips tu bukan saya rasa kebanyakan orang dia tak boleh nak dia tak boleh nak macam kontrol pengambilan tu kan. Biasanya ramai orang kebanyakan orang akan makan macam akan habiskan satu botol tu. So sebenarnya bila kita tengok dekat sini kan, satu botol potato chips tu sebenarnya kita boleh bahagi kepada 5 kali makan. So bukannya makan sekaligus lah. Ya sebab kalau seperti yang kita tengok dekat sini, yang per serving punya kolom, satu hidangan sebenarnya menyumbang kepada 199 mg sodium. So sebab tadi kita ada kata kalau semua kebanyakan orang tak makan macam satu hidangan ataupun satu handful saja kan. So kebanyakan even saya kan, saya pun akan makan separuh botol. So kalau seseorang tu makan separuh botol, berapa banyak maksudnya dia sudah habiskan macam separuh hidangan kan. Dia dah habis, dia dah lebih satu hidangan. So bila dia lebih satu hidangan, yang ni lah berapa banyak kita dapat sodium. So adalah 537 mg sodium. So harap-harap semua orang ingat lagi berapa sukatan kita untuk pengambilan sodium ni. So merujuk kepada American Heart Association kan. Sukatan kita untuk pengambilan sodium sepanjang hari itu adalah 2000 mg. So kalau kita makan separuh botol, so dia dah habis satu suku kita punya kota. So jadi lebih baik kita akan sarankan untuk kalau puan atau tuan nak ambil potato chips ni, so kita kena sukat hidangan dia, sukat amount dia. So satu kali memang nak setengah, so satu kali tak boleh nak lebih macam satu handful macam tu lah. Okay, so yang ni, so sekarang ni kita nak macam membuat satu konklusi untuk tips-tips macam mana nak beli produk makanan, macam mana nak pilih produk makanan yang lebih sihat. So first sekali, selepas kita tahu macam mana nak baca label pemakanan, so kita kena setiap kali kita beli produk makanan kan, so kita kena baca, kita kena tengok dan baca, lepas tu kita kena digest, lepas tu kita kena pilih yang versi light, kurang garam, produk yang kurang garam, kurang minyak. Lepas tu yang paling penting sekali tu kita kena periksa kandungan gula dan garam. So sebab kadang-kadang kan, macam contoh yang kalau kita banding original produk dengan produk yang menyatakan kurang gula. So walaupun dia katakan kurang gula, tapi still dia memang kurang gula, tapi dia kurang gula daripada the original version. Tapi kan yang kurang gula punya versions kan, sebenarnya dia still mengandungi gula yang tinggi. So kita kena tahu kita punya sukatan berapa banyak. Maksudnya kita mesti lagi teliti lah, check dulu, periksa dulu kandungan-kandungan yang terdapat juga. Ya, jangan terlalu bergantung sangat kepada macam perkataan yang kita tengok dekat produk tu. Okey. Terima kasih banyak Crystal. Saya rasa hari ini punya tips memang kita dapat dipakai apabila kita pergi buat grocery shopping. Lagipun kita boleh buat sekali dengan ahli-ahli keluarga, kawan-kawan ataupun rasa kanak-kanak sekarang, sebenarnya kita sudah boleh ajak dia orang macam mana kita boleh membaca label pemakanan untuk membuat pilihan makanan yang lebih sihat. So, adakah apa-apa cadangan last satu yang daripada Crystal kepada penonton hari ini tak? Ya, sebenarnya saya rasa bukan sebab sekarang ni setiap orang pun macam sangat busy, dia orang macam tak ada masa nak menyediakan makanan sendiri kan. Sebenarnya kita still boleh dapatkan produk makanan dekat pasaran. So kita tapi bukan semua produk makanan dekat pasaran adalah tidak sihat. Termasuk macam makanan dalam tin. So
yang ni tips-tips macam mana nak baca produk pemakanan ni adalah sangat penting. So jadi kita memang kena baca label fakta pemakanan setiap kali kita beli produk. Ya. Okey, terima kasih Krista. So Krista, kita dapat satu soalan daripada penonton hari ini bertanya pada adakah minuman zero calorie itu atau yang guna pemanis tiruan aspartame lebih baik? Okey, so terima kasih atas soalan ni. So untuk soalan ni kan, sebenarnya apa yang kita nak tekankan adalah kalori. So macam untuk minuman zero calorie ni, kalau banding dengan minuman yang original ni kan, of course minuman zero calorie ni adalah pilihan yang lebih baik sebab dia tidak mengandungi kalori ataupun tenaga yang ketara. So seperti yang apa kita bincangkan tadi, kalau kita ambil makanan yang tinggi kalori ataupun minuman yang manis terlampau banyak kan, dia akan menyumbangkan kepada penaikan berat badan yang secara mendadak. So dia akan tingkatkan risiko kita untuk mendapat obesiti dengan penyakit-penyakit lain. Macam tu. Maksudnya kalau minuman yang zero calorie ini, sepatutkah saya boleh minum macam sesuka hati je ataupun juga ada had yang tertentu? Sebenarnya yang untuk minuman manis ni sebab walaupun dia orang guna artificial sweetener, sebab artificial sweetener tu dulu memang kita memang kalahkan kalau orang yang memang tak ingin sangat sebab sekarang kadang-kadang kan sesetengah orang dia tak boleh nak macam dia tak ingin sangat nak minum minuman pegis ataupun minuman yang karbohidrat. So jadi kita akan cadangkan minuman zero calorie untuk diorang. Tapi sekarang ni ada semakin banyak kajian yang menyatakan sebenarnya walaupun kita guna artificial sweetener ni kan, walaupun dia tidak menyumbang kalori yang ketara, tapi kita adalah disarankan untuk sekat pengambilan dia, iaitu macam setiap hari tu jangan lebih daripada satu hidangan. Sebab apa? Sebab macam artificial sweetener ni kita tak sure lagi dia sama ada selamat untuk pengambilan. Ya, so seperti lah yang key penting tu jangan ambil berlebihan kan? So semua benda kita boleh makan, tapi kita makan secara sederhana. Macam tu. Okay. So harap kami sudah menjawab soalan kepada Puan Noreen. So terima kasih kepada Krista dan terima kasih kepada penonton-penonton yang atas talian. So harap kita, kalau ada soalan, apa-apa persoalan lain yang berkaitan dengan cara untuk membaca label nutrisi ini, bolehlah anda komen dekat bawah. Nanti Krista akan menjawabkan persoalan-persoalan yang akan datang. So terima kasih banyak kepada Krista dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Thank you.